Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rakyat prihatin darurat memerangi COVID-19, Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggambit dunia, berkhidmat untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Pertama-tamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi yang penuh berkat ini untuk mengikuti program khusus pertolongan cemas secara dalam talian yang dibawakan secara langsung melalui pautan Google Meet dan juga yang menyertai dari pautan YouTube Drive. Saya dan sahabat moderator sangatlah berbesar hati mengalu-alukan kehadiran dan penglibatan anda semua dalam kursus yang bakal kita langsungkan pada hari ini. Para pelajar peserta kursus yang saya kasihi sekalian, saya berbesar hati untuk memaklumkan bahawa kursus pertolongan cemas dalam talian yang julung kali kita adakan ini adalah hasil penganjuran bersama ataupun kerjasama antara SMK Tinggi Saint David dan juga St. John's Ambulance Malaysia kawasan Melaka Tengah. Kursus ini merupakan kesinambungan daripada dua siri kursus yang kita adakan dalam talian sebelum ini yang dianjurkan juga oleh SMK Tinggi Saint David. Sekalung tahniah dan jutaan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam menjayakannya. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya memperkenalkan barisan individu yang terlibat secara langsung maupun di belakang tabir dalam memastikan kursus kita pada hari ini dapat berlangsung dengan jayanya seperti apa yang telah dirancangkan, insya-Allah. Yang pertama, yang berusaha, Pengetua SMK Tinggi Saint David, Mr. Lim Yok Lee. Sekalung budi dan penghargaan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas segala bantuan dan sokongan yang telah beliau berikan kepada semua aktiviti co-curriculum di SMK Tinggi Saint David. Amnya, walaupun sudah hampir setahun kita dalam pasca COVID-19 ini, khususnya untuk program yang bakal berlangsung sebentar lagi. Saya juga dipahamkan Tuan Pengetua ada bersama-sama kita pada pagi ini. Terima kasih dan selamat datang Tuan Pengetua Mr. Lim Yok Ling. Baiklah, seterusnya merupakan penggerak utama dalam memastikan perjalanan kursus berjalan lancar pada pagi ini. Saya dengan ini memperkenalkan Puan Yong Kuai Ying, Guru Penolong Kanan Kurikulum SMK Tinggi Saint David. Tahniah dan terima kasih atas usaha Puan bersama-sama AJK tertinggi unit kurikulum SMK Tinggi Saint David dalam pengelolaan kursus yang amat bermanfaat ini. Baik, di paparan skrin sekarang, individu yang kita semua nanti-nantikan, majlis dengan ini mengalu-alukan kebersamaan Madam Christine Tan Ai Teng atas kesudian Madam Christine untuk sama-sama menjayakan kursus dalam talian kita pada pagi ini. Mengimbas sedikit mengenai Madam Christine, merupakan jurulatih berpengalaman dalam St. John Ambulance Malaysia dan juga seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Beliau adalah penceramah utama yang akan mengendalikan kursus kita sebentar lagi. Baiklah, Gah di paparan skrin sekarang. Tak handsome orangnya tapi manis ada. Memperkenalkan diri, nama diberi Muhammad Raziz bin Burhan. Atau cukup sebagai Cikgu Raziz, saya ditugaskan untuk mempengerusikan majlis kursus kita pada kali ini. Saya juga tidak berseorangan, ditemani dengan sahabat ataupun rakan setugas, saya agak tinggi maco orangnya, Encik Ashraf bin Ahmad, ataupun lebih senang dengan timbangan Cikgu Ashraf. Beliau akan berperanan sebagai moderator khusus pertolongan cemas dalam talian kita pada hari ini. Seterusnya, majlis dengan ini mempersilakan sahabat moderator Cikgu Ashraf untuk meneruskan agenda kita pada pagi ini. Khusus pertolongan cemas secara dalam talian oleh jurulatih berpengalaman Madam Christine Ai Teng. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Para audiens yang dikasihi, tak kenal maka tak cinta, tak diperkenalkan tetamu, maka sudah tentulah kita tertanya-tanya.
Maka dengan ini, saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada hari ini yang diundang khas bagi melontarkan buah fikiran berkenaan tajuk kita pada hari ini, iaitu pertolongan cemas melibatkan CPR dan jurusan kes tercekik. Okay, berada di skrin monitor kita sekarang ialah Madam Christelle Tan Ai Teng. Hai Madam, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Okey. Apa khabar semua? Okey, semua pun baik-baik di sini ya. Okey. Okey, Madam Christelle Tan Ai Teng merupakan seorang pensyarah cemerlang dan juga jurulatih kokurikulum di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka dan memiliki keahlian profesional semasa sebagai jurulatih pertolongan cemas St. John Ambulance Malaysia, tutor St. John Ambulance Malaysia, pemerintah kawasan St. John Ambulance Malaysia bagi kawasan Melaka Tengah dan juga pengarah pusat terapi luka St. John Ambulance Malaysia, kawasan Melaka Tengah. Baiklah, kalau dilihat daripada biodata ataupun kurikulum vitae yang saya bacakan sebentar tadi, dapatlah saya simpulkan bahawa tetamu kita pada hari ini bukanlah calang-calang orang, sangat berpengalaman luas dan juga sangat berkelayakan untuk bercakap berkenaan tajuk kita pada hari ini. Baik, saya juga difahamkan Madam Christelle Tan bukan sahaja akan bercakap tentang teori, tapi beliau juga akan menunjukkan secara praktikal, akan mendemonstrasikan tentang cara menjalankan CPR dan juga mengendalikan kes tercekik. Baik, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini, kita dapat gunakan pada masa-masa akan datang. Baiklah, saya teruskan lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan pertolongan cemas? Okay, secara umumnya, pertolongan cemas bermaksud rawatan awal atau bantuan permulaan yang diberikan kepada seseorang mangsa di tempat kejadian sebelum tibanya ambulans ataupun pakar perubatan. Okey, itu ialah definisi umum bagi pertolongan cemas. Jadi di sini saya kira saya bukanlah orang yang sesuai untuk bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk ini pada hari ini. Baiklah, saya harap Madam Christelle Tan sudah bersedia ya, Madam? Okey. Oleh itu, saya ingin memberikan ruang kepada puan penceramah kita untuk menghuraikan dengan lebih mendalam lagi tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan. Silakan, Madam. Terima kasih moderator iaitu Cikgu Ashraf bin Ahmad. Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada barisan pentadbir SMK Tinggi St. David, urus dia serta para pelajar yang dikasihi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan untuk saya berada di sini untuk bersama-sama berkongsi sedikit pengetahuan dan kemahiran dalam pertolongan cemas. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Ashraf, dua topik yang akan saya kongsi iaitu CPR dan tercekik. Jadi tanpa melenggarkan masa, kita akan mula dengan topik CPR dahulu ya. Okey, saya akan share screen sekarang. Baik, untuk topik pertama, CPR. CPR itu ialah cardiopulmonary resuscitation. Now, daripada gambar sini, saya ada kongsikan satu lagi gambar kecil di ujung sini, iaitu kita nampak ada satu perkataan AED selain daripada CPR. Jadi sejak tahun 2015, St. John Ambulance Malaysia telah mewajibkan semua ahli pertolongan cemas St. John selain daripada menguasai pengetahuan dan kemahiran CPR, ahli St. John juga perlu mengetahui cara mengendalikan alat AED. Okey. Baik, CPR. C, cardia itu sebenar merujuk kepada jantung. P, pulmonary adalah peparu. Resuscitation adalah pemulihan. So, dengan kata lain, CPR ni sebenar adalah satu teknik. Okey, pemulihan yang mana bisa artificial method untuk mengembalikan ataupun menjalankan fungsi jantung dan jantung dan peparu kita. Jadi tujuan utama CPR ini sebenar adalah membantu mengekalkan peredaran darah dalam badan mangsa yang tidak sedar diri ataupun mengalami gangguan fungsi jantung. Baik,
kita sedia maklum, heart attack merupakan punca utama yang menyebabkan maut. Siapakah mereka golongan yang mempunyai risiko tinggi untuk mendapat serangan jantung ini? Mereka ini adalah yang umur lebih daripada 40 tahun, lelaki, ataupun mereka ada masalah penyakit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, ataupun mereka yang merokok. Okey, serta sejarah penyakit jantung ahli keluarga. Dengan kata lain, heart attack ini sebenarnya dia adalah sesuatu yang boleh diwarisi. Risiko ini apabila seseorang itu mengalami serangan jantung, jadi apa yang akan berlaku, jantung itu mungkin akan berhenti dan seterusnya akan membawa maut. Selain daripada serangan jantung, sebenarnya ada 8 punca utama, okey, yang boleh menyebabkan kematian mendadak, okey, ataupun kita kata sudden death. Okey, pertama adalah serangan jantung tadilah, cardiac arrest. Kedua, kejutan elektrik. Ketiga, lemas ataupun kita kata drowning. Keempat, dadah berlebihan. Kelima, lemas. Lemas di sini adalah disebabkan oleh asap, iaitu suffocation. Kemudian keenam, alahan ataupun kita kata severe allergic reaction. So, allergic ini mungkin disebabkan oleh serangga, juga mungkin disebabkan oleh makanan, ataupun juga kita kata debunga, bergantung kepada individu. Punca yang seterusnya adalah trauma. Trauma ini bermaksud kemalangan, okay, terutama yang melibatkan pendarahan yang serius sama ada di luar atau di dalam. Dan akhir sekali adalah angin akma ataupun lebih dikenali sebagai stroke. Baik, jadi dengan punca-punca kematian mendadak tadi, jadi sebenarnya CPR ni memainkan peranan penting dalam membantu mereka yang dalam situasi kritikal itu. Jadi sekarang sama-sama kita lihat kepada rangkaian ikhtiar hidup ini ataupun lebih dikenali sebagai chain of survival. So dalam rangkaian ini kita nampak ada ring-ring yang berkaitan antara satu sama lain. Okay, so ring pertama adalah early help, bantuan awal, disambung dengan early CPR. Jadi adalah penting untuk kita memahami dan tahu bagaimana melakukan CPR yang berkualiti. Dan seterusnya adalah early defibrillation. Itu sebab saya akan memperkenalkan alat AED di sini bersama-sama dengan kalian. Dan lepas tu memang kita harapkan bantuan yang lebih lanjut yang akan diberikan oleh pihak hospital dan seterusnya. Baik. Now, saya juga ingin berkongsi sedikit tentang OHCA, iaitu kita kata out of hospital cardiac arrest. Ramai orang kata, saya bukan orang medical, macam mana saya nak buat? Sebenarnya kita semua, para pelajar yang bersama pada hari ini, everybody is very important. Kita sebenarnya boleh memainkan peranan yang penting, sebagai lay rescuer. Jadi 3 ring utama ini sebenarnya kita boleh memainkan peranan, iaitu early help, kita lakukan high quality CPR, dan kalau ada AED kita akan gunakan alat AED ini untuk membantu mangsa yang memerlukan bantuan. Baik. Kenapa early CPR is very important? Di sini saya ingin berkongsi dengan kalian satu fakta. Cuba tengok masa kritikal. Apa maksud di sini? Kita tahu sel-sel dalam badan kita memerlukan bekalan oksigen untuk terus hidup. Dan dalam banyak sel itu, sel otak kita, dia sangat sensitif. Jika
bekalan oksigen tidak sampai ke sel otak melebihi 4 minit, maka sel otak kita akan mula rosak. Dan jika bekalan oksigen itu more than 10 minutes, okay, maka sel otak akan mula mati. So di sini fakta ini memberitahu kita betapa pentingnya kita memulakan CPR kepada mangsa yang memerlu dengan secepat mungkin yang boleh. Okey. Jadi dalam CPR ini kita akan gunakan akronim DRS-ABC. Okey, saya harap para pelajar, para peserta catatkan DRS-ABCD. Apa itu DRS-ABCD? D stand for danger, R stand for responsiveness, S shout, menjerit. Okey. A ialah salur udara ataupun kita kata airway, B breathing, C chest compression, dan D adalah defibrillation. Okey. Sudah anda tuliskan? Baik. Sekarang kita akan pergi satu persatu. Now, D, danger, keselamatan. Kita perlu check danger, okey? Baik. Kenapa? Sebab safety come first. Okey? So, kita kena pastikan tempat itu selamat. Bukan saja untuk mangsa tetapi untuk kita dan juga termasuk orang ramai. Okey, baik. Jadi sebelum pandemik, kami sebagai first aider bila kami nak memberi bantuan, glove is a must. Okey, tetapi sekarang bukan saja glove, face mask, okey, face shield, okey, if available di sini sebelum pandemik. Jadi tetapi untuk sekarang kita wajib mesti pakai mask, pakai glove, dan kalau boleh mesti ada face shield dengan apron. Dan selain daripada itu, okey, selain daripada pemakaian PPE, so PPE ni di sini sebenarnya stand for personal protective equipment. Okey, kita juga perlu look out for hazard. Kita perlu peka terhadap bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman yang lain. Okey, so bila danger okey, baru kita akan pergi ke step kedua, iaitu kita nak memeriksa gerak balas mangsa. Adakah mangsa itu sedar? Okey, bagaimana kita nak periksa? Okey, so kita akan periksa dengan melihat kepada dia, memanggil dia, lepas tu kita akan tepuk pada bahu mangsa. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okey, kita akan tepuk pada bahagian bahu, tepuk pada bahu. Jangan pegang tempat yang lain, takut nanti sensitif. Okey, now, so apabila kita nak berkomunikasi, kita akan panggil dia, are you okay? Okey, buka mata. Kita guna bahasa yang mereka faham, mangsa. Okey, kalau mangsa itu adalah pakcik-makcik, okey, boleh juga kita guna bahasa yang mereka faham. Kalau dia adalah mangsa Cina, you can speak Chinese to them, okey? Tak semestinya nak guna English, okey? Tapi kalau mereka adalah mangsa India, jika kamu adalah orang India, you can speak bahasa Tamil kepada mereka, okey. So, dalam pertolongan cemas, untuk mengena pasti tahap kesedaran, kami ada 4 tahap, iaitu ABPU. Yang pertama, alert. Alert itu bermaksud, kalau saya pandang anda, anda pandang saya, bermaksud anda adalah alert. Okey, kamu adalah sedar. Itu tahap yang paling cantik. Okey, tetapi saya pandang, mangsa tak tengok saya, mungkin saya panggil, sir, pakcik, makcik. Okey, kalau dia respon kepada suara, bermaksud tahap kesedarannya pada peringkat bergerak balas terhadap suara. Okey, panggil pun tak pandang. So, saya cuba tepuk bahu dia. Okey, kuat sikit supaya dia rasa sakit. Okey, jadi kalau dia bergerak balas masuk tahap kesedarannya pada peringkat bertindak balas terhadap kesakitan. Lepas tepuk dengan kuat pun tak bergerak balas, bermaksud
mangsa ini adalah unresponsive. Okay, so dengan ini kita akan terus pergi kepada step yang seterus. So di sini dinyatakan jangan goncang mangsa. So bila kita nak check responsif, kita bukan goncang, kita tepuk saja. Alright, nanti kita akan pergi ke sesi praktikal. Okay, baik. So step yang seterusnya after R adalah S, shout for help. Bermaksud kita nak jerit untuk meminta bantuan. Jadi bila jerit itu, kena jeritlah kuat. Jangan tolong, siapa nak dengar? Okay? Dan pada masa yang sama, tangan kita kena angkat tinggi supaya orang nampak, something happen. Okay? Panggil, tolong! Help! Okay. Baru orang alert. Oh, there something happen. Dengan tangan yang kita bergerak macam ni, maka orang akan datang. Okay? So, lepas tu, why we want to call for help? Because kita nak aktifkan EMS, iaitu Emergency Medical Support. Okay, jadi bila ada orang datang, kita minta mereka, Sir, Madam, okay, cakap dengan sopan, jangan kata you, that is kurang sopan lah. Sir, Madam, Pakcik, Makcik, okay, please call 99 for ambulance, casualty unconscious, ask for AED dalam bahasa English. Kalau dalam bahasa Melayu, lain pula kan, iaitu Pakcik, panggil ambulance, suruh bawa AED, mangsa tidak sedar diri. Tetapi yang penting ialah kita minta mereka report back to me, iaitu minta lapor balik kepada kita selepas membuat panggilan ambulans. Okey, step ini wajib. Kenapa? Okey, boleh tak sesiapa respon kepada saya, kenapa kita mesti bagi tahu kepada orang yang akan membantu buat panggilan itu, mesti report back to me, mesti lapor balik kepada kita? Madam, boleh saya respon? Okey, boleh. Kenapa? Oh, saya rasa perlu report balik kepada kita supaya kita alert, kita dah tahu bahawa pihak hospital ataupun pihak kecemasan telah pun maklum bahawa ada mangsa di sini. Yes, jawapan yang paling. Yes, bagus. Yes, itulah tujuannya. Okey? Dan sini mungkin kalian tertanya-tanya, kenapa saya nak panggil dia buat panggilan telefon? Saya sendiri kan ada handphone. Handphone saya canggih, no, iPhone 12 sekarang. Okey? Pasti ya. Okey. Saya boleh buat sendiri. Tapi di sini perlu saya ingatkan. Tadi saya kata, kita perlu lakukan CPR secepat mungkin, early CPR. Okey? As soon as possible. Sebab 4 minit sel otak kita mula akan mengalami kerosakan. Okey, baik. So ini adalah gambar salah sejenis AED ya. Kita akan pergi kepada ini. Baik, terima kasih. Kita teruskan. Lepas shout for help, then kita pergi ke A. A itu adalah airway. Jadi sekarang kita nak cuba buka airway dia dengan satu teknik kita panggil head tilt chin lift. Kenapa kita nak buka airway dengan head tilt chin lift? Okey, apabila seorang itu sudah shut down, sudah tak sedar, apa yang berlaku ialah lidah kita, nampak tak? Okey, lidah kita akan jatuh ke belakang dan dia akan menyekat salur pernafasan kita. Jadi bila ini berlaku, maka udara keluar masuk kita tak boleh kesan. So dengan teknik head tilt chin lift, okey, otot lidah akan diangkat. Jadi di sini sekarang nampak tak? Ini adalah salur pernafasan kita sudah terbuka, tidak lagi ditutup atau dihalang oleh lidah kita. Okey. Now, lepas kita buka airway, sebenarnya kenapa kita nak buka airway? Kita pergi ke B sebab kita nak periksa adakah mangsa ini bernafas. Okey? So kita akan melihat kepada pergerakan dada. Okey? Dan berapa lama kita nak lihat? Sebenarnya statistik dah kata 10 second is the best time for us to indicate whether the casualty breathing or not. Jadi kita akan buka salur pernafasan dengan head tilt chin lift. Lepas tu kita akan count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Count dalam hati is okay. Tapi masa assessment memang kami jurulatih akan minta ahli St. John kira supaya kami dengar. Okay. So lepas 10 saat tak nampak sebarang tanda-tanda hidup, okay, maka
kita akan terus kepada C, iaitu external chest compression. So, di mana kita akan menggunakan tekanan ini? Okey, jadi kita akan tengok kepada center of the chest, bahagian tengah dada. So, kalau gambar di sini kita nampak, okey? Tengok gambar ini adalah bahagian dada kita. Bahagian dada mangsa. Jadi, kita akan melakukan tekanan di tengah-tengah. Okey, kenapa? Okey, seperti yang tadi saya katakan, CPR ni sebenarnya adalah satu mekanisme, okey, kita membantu mangsa yang tidak boleh bernafas dengan normal, jantung tak boleh denyut dengan normal, kita kenakan tekanan daripada luar. So, bila kita tekan kepada tulang sternum itu akan kena kepada jantung yang terletak di bawah tulang sternum. Okey. Baik. Now, kita nak lakukan tekanan. Cara tangan kita. Kalau kita tengok gambar ini, okey, itu adalah cara kita menggenggam. Tetapi, apa yang berlaku ialah, ada kala, okey, bila dalam keadaan kalang kabut, kadang-kala pegang tangan kita tak betul. Bila tak betul, maka kita tidak dapat menghasilkan high quality CPR. So, ini selalunya berlaku. Okey, kita tak boleh pegang macam ni, ya, salah. Ataupun macam ni. Cara yang betul adalah seperti gambar ini. Okey, iaitu kalau saya gunakan tangan kiri, saya boleh gunakan tangan kiri dulu. Kalau saya rasa kanan lebih selesa, saya akan gunakan ini. It's okay, up to individu. So, saya akan letakkan tangan. Lepas tu, tangan satu lagi di belakang. Saya akan lock dan saya akan lock begini. Okey, dan itulah cara pegang yang betul. Okey, nampak gambar ini. Dan daripada sini, kita akan gunakan perut tangan kita. This is the place. Okey, untuk letakkan di tengah dada mangsa itu. Okey, seperti yang ditunjukkan di sini. Nampak tak anak panah dia? Dan daripada sinilah kita akan melakukan tekanan, compression tadi. Okey, baik. So, tekanan ini, okey, kita akan lakukan 30 tekanan. Okey, dengan cara begini. Kita kata hard and fast. Hard and fast di sini bermaksud, hard itu ialah you kena kuat supaya bila kamu lakukan compression tu, dia dapat menghasilkan kedalaman 5 hingga 6 cm. Itu maksudnya hard. Okey? Fast itu bermaksud, speed kita menekan itu, dia kena dalam rate 100 hingga 120 kali dalam 1 minit. Nanti sesi praktikal kamu akan nampak dengan lebih jelas. Okey, dan satu lagi, kita mesti pastikan tekanan itu kita biar jantung itu fully recall. Kenapa? Okey, cuba tengok gambar ini. Alright, ini adalah jantung. Okey, ini adalah yang hijau ni adalah tulang sternum. Jadi bila kita kenakan tekanan, okey, saya tekan pada sternum, so sternum akan tekan pada jantung. So darah akan didesak keluar. Okey, lepas tu saya perlu lepaskan dia sehingga kembali ke kedudukan asal. Then I will go to the next compression. Baru darah akan kembali ke jantung, kemudian dipam keluar lagi, darah kembali ke jantung, dipam keluar. Kalau tidak, kalau saya tekan dan saya tak biarkan dia kembali ke kedudukan asal, saya tekan lagi. Nampak tak? Volume darah itu tak cukup untuk digerakkan ke seluruh badan kita. So we have to make sure it's fully recalled. Dan tangan kita just rest on the body. Tak payah lepas keluar macam ni, datang, itu dah membuang masa dan teknik itu tak betul. So bermaksud fully recall, I will compress, release, compress, release, compress, release. Okay, dengan kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga 30 tekanan. Itu yang kita kata high quality CPR. Okay, dan akhir sekali minimum gangguan. Bermaksud compression itu jangan tekan-tekan berhenti, tekan-tekan berhenti. You have to finish the 30 compression. Ya? Okay, so ini adalah contoh gambar. Di sini kamu boleh nampak dengan jelas. Bila kita tekan pada tulang sternum, sternum akan tekan kepada jantung dan darah akan didesak keluar. Bila kita lepas,
maka darah akan kembali ke jantung untuk tekanan yang seterus. Okey, dan kedudukannya adalah begini. Nampak tak? Tangan kita mesti lurus. Okey, the arm should be straight. Okey, perut tangan kita ada bahagian tengah dada. Okey, dan kita akan pivot pada sini, dan masa kita tekan sebenarnya kita gunakan kita punya daya daripada shoulder. So macam mana nak pastikan tangan kita lurus? You have to lock your elbow. Kuncikan siku tangan anda. Okey? Baik. So 30 compression. Now lepas 30 compression, after C will be apa? Kita akan bagi bantuan pernafasan. Okey, so kita nak bagi hembusan. Macam mana nak bagi hembusan? Kita kena buka airway. So teknik yang sama, head to chin lift, kita buka airway dan kita berikan hembusan. Hembusan itu kita kata bantuan pernafasan, iaitu to normal breath. Maksudnya we just blow as normal. Jangan tengok macam movie. Itu selalu saya marah saya tengok movie. Okey, bila hero membawa nak membuat CPR terhadap dia punya girlfriend, okey, masa dia nak hembus tu dia akan tarik nafas kokoh, lepas tu dia tiup panjang. Itu sebenarnya salah. Our bantuan pernafasan is actually normal punya, iaitu the rescue breath given is lebih kurang 1 saat 1 hembusan, bermaksud macam itu saja. Dan bila kita beri hembusan dengan teknik yang betul, kita pada masa yang sama kita akan pandang dada. Dada naik, yes, that is correct way ya. Okey, baik. 2 hembusan. Okey, so ini kita akan ulang. Jadi dengan 30 compression, 2 hembusan itu kita kira 1 pusingan. Dan 1 pusingan itu kita akan sambung repeat sehingga 5 pusingan. So 5 pusingan ni kita kata 1 cycle ataupun 1 putaran. Dan ini mesti selesai dalam masa 2 minit. Baik, apa yang saya kongsi setakat ini adalah sebelum pandemik. Lepas kami buat 30 compression, kami akan bagi 2 breath, rescue breath. Tetapi pada pandemik ini, apa yang kita buat, kita tak akan beri bantuan pernafasan tadi. So we will emphasize on the compression sahaja. Baik. Now, lepas kita dah buat 1 putaran, that is 5 rounds, that is the 1 cycle in 2 minutes, then we will stop and we will open the airway again. Why? Because kita nak periksa, adakah lepas saya dapat 1 cycle itu, 1 putaran itu, mangsa ini telah dapat pulih fungsi jantung dan pernafasan. So apa yang kita buat? Sama, kita akan open airway dengan head to chin lift dan lepas tu kita periksa. Okey, periksa tanda-tanda hidup, iaitu adakah dia bernafas atau dia ada batuk ataupun tangan dia dah bergerak, mimik muka dah bergerak. Kalau ini berlaku bermaksud apa? Dia sudah ada tanda-tanda hidup. Dan berapa lama? Sama, not more than 10 seconds. Okey, so now, kita masuk kepada AED. Okey? Jadi, selain daripada CPR, kita perlu tahu menggunakan alat AED. Jadi, apabila combination CPR dengan AED, kita panggil Basic Life Support ataupun BLS. So, BLS ini sebenarnya adalah satu essential actions yang meliputi chest wall compressions dengan early defibrillation. Okey, seperti yang ditunjukkan di bawah sini. Okey, dan apa itu sebenar AED? Nama penuh adalah Automated External Defibrillator. Dia adalah satu alat komputer. Okey, dan kalau you tengok gambar ni, itu dia punya bentuk lain, tetapi fungsinya adalah sama. Okey, jadi sebenarnya kalau kita lihat di pasaran, ada macam-macam jenama sebab syarikat yang berbeza kan yang menghasilkan AED. Tetapi tak kira dia jenama apa, fungsi dia hanyalah adalah sama, iaitu dia merupakan satu peralatan komputer yang dapat menganalisis irama denyutan jantung. Okey, dan peralatan ini dia akan menghasilkan kejutan elektrik. Okey, apabila dia menganalisis, dia dapati irama denyutan jantung itu abnormal, maka dia akan memberitahu, dia akan kenakan kejutan elektrik.
untuk membantu mengembalikan irama denyutan jantung daripada abnormal ke normal. Okey, dan irama jantung yang perlu kejutan elektrik ini adalah VF dan VT. Okey, VF itu adalah keadaan di mana jantung kita abnormal, dia hanya bergegar, dia tak boleh mengepam, itu abnormal. Manakala VT adalah keadaan di mana dia mengepam laju sangat. Okey, so ini juga menyebabkan bekalan oksigen itu tak efisien. Okey, so untuk VF dengan VT, kalau kita tengok dari mata kasar memang kita tak tahu, itu kena guna ECG. Kalau kita ada ECG, we will know now is VF or now is VT. Tetapi alat AED ini dia tahu. Okey, baik, saya nak perkenalkan alat AED ini. Okey, di pasaran ada pelbagai jenama, tetapi fungsi dia sama. Okey, ada AED, bila saya buka penutup dia, dia akan terus hidup. Tetapi ada AED yang bila you buka penutup dia tak hidup, tapi dia mesti ada satu on off button. So kita kena tekan untuk hidupkan alat ini. So lepas itu kita akan ikut instruction daripada AED ini. Okey, baik. Now apabila AED ini sampai, okey, apa yang perlu kita buat? Dia kata turn on the AED, hidupkan mesin AED. Itu kita akan keluarkan. Okey, so contohnya di sini, ini adalah pad dia. Okey, kita akan keluarkan pad. Okey, dan pad ini kita boleh nampak dengan jelas. Okey, dia sudah ada gambar untuk memberitahu kita nak tampar di mana dengan begitu jelas. Okey, so kita hanya perlu buka. Okey, kita akan buka pad ini. Okey, dan lepas tu kita akan tampar pada badan mangsa. Now, sebelum tampar pada badan mangsa, okey, kita kena pastikan badan mangsa adalah kering. So, kalau mangsa lemas kita perlu lap kering, okey. Tapi kalau mangsa itu kering pun, kalau lelaki ya, kadang-kadang ada lelaki yang ada bulu pada bahagian dada, so kita kena buangkan bulu itu di mana tempat yang kita nak tampar pad ini. Okey, lepas tu bila kita dah letak pada posisi yang betul, kita ikut arahan dia saja. So kalau you tengok gambar di sini, nampak dengan jelas mangsa ni dada dia memang banyak bulu. Okey, kita tak perlu buang masa cukur semua bulu, kita hanya cukur pada bahagian yang kita nak tampar pad saja. Okey, kenapa? Sebab kalau ada bulu, nanti dia akan mengganggu kejutan elektrik itu. Kita kata keberkesanan itu akan menjadi kurang. Alright? Okay. So lepas tu kita ikut arahan saja. Alright? Jadi sekarang you tengok gambar sini, kalau orang yang bawa AD itu tahu menggunakan AD, maka kita sebagai rescuer kita akan terus saja buat CPR. Biar orang lain yang membantu mengoperasikan alat AED. Tetapi jika kan orang yang bawa AED itu tak tahu, dia bagi saja. So, apa yang harus kita buat? Okey? Baik. Jadi, kamu terpaksa berhenti membuat CPR. So, buka, turn on, letakkan pad dia. Okey? Dan lepas tu ikut arahan. So, arahan tu dia akan kata analyzing. Bila dia analyzing, okey, kita tak boleh sentuh mangsa sebab dia akan mengganggu analisis dia. Okey, bila dianalisis, okey, gambar seterusnya, alat AED ini mengesan dan katakan mangsa ini boleh dikenakan kejutan elektrik. Maka alat AED ini akan memberitahu kamu, do not touch the casualty. Okey, so apa yang perlu dibuat? Kita akan panggil, all clear. Kita bagi arahan semua orang, jangan sentuh dan termasuk kita. Lepas tu baru kita tekan pada butang yang blinking itu untuk deliver shock. Lepas kita deliver shock, okey, maka arahan akan diberi, kita terus saja ikut arahan alat AED ini. Okey? Baik. So itu adalah tentang penggunaan AED. Jadi sekarang kita balik kepada akronim tadi, DRSABC. Okey, iaitu apa itu D? Kita check for danger. Kita kena pastikan kita selamat, mangsa selamat, tempat selamat, baru kita masuk. Okey, kita masuk, kita nak check for
respon. Okay, so kita akan gunakan A, B, Q tadi. Lepas tu kalau unresponsive, so kita akan apa? Kita akan jerit memanggil pertolongan. Okay, ask someone call for 999, ask for AD, casualty unconscious, report back to me. Lepas tu kita akan pergi ke A, buka airway dengan head tilt chin lift. Okay, lepas tu kita akan check breathing. Okay, dengan tengok pergerakan pada dada tetapi tidak tidak melebihi 10 saat. Dan kalau tak ada breathing, kita akan start compression. Make sure kita apply at the center of the chest. Okay, dan high quality CPR, iaitu kedalaman 5 hingga 6 cm, speed 100 hingga 120 kali dalam 1 minit. Okay, dan pastikan full recall dan minimize interruption. Okay, baik. Lepas tu kita akan teruskan. Kalau AED arrive, maka kita akan ikut prosedur guna AED tadi, ikut arahan ADE. Tapi kalau tak ada, kita akan habiskan 2 minit tadi, iaitu 2 cycle. Tetapi seperti yang saya kata, dalam pandemik ini kita tak akan buat blow. So apa yang perlu kita buat ialah we try to do compression, okay, for 2 minit. Bermaksud kita akan sambung dalam 200. Okay, sebab dalam 1 minit is around 100 to 120 times per minute. So bermaksud kita akan sambung membuat tekanan ini dalam 2 minit. Lepas 2 minit kita akan stop, kita akan buka airway, head to chin lift, kita check kalau ada breathing, thank God. Okay, tapi ambulans belum sampai, kita akan letakkan mangsa ini dalam recovery position sambil menunggu ambulans. Kita kena sentiasa monitor, check ada breathing tak, ada denyutan nadi tak dan sebagainya. Tapi kalau tak ada, kita kena continue buat compression. Sehingga bila? Sehingga mangsa itu ada responsif, okay, ada sign of life, ataupun ambulans sudah sampai, ada orang yang lebih mahir take over, ataupun malang sekali tak ada orang yang boleh membantu. Kita dah buat 30 minit, ambulans tak sampai lagi. Awak sudah too exhaust, you too tired, then terpaksa kita berhenti. Tapi memang kita harap ini tidak berlaku lah. Okay, baik. So, saya kata kalau mangsa sudah ada pernafasan, okay, tetapi ambulans belum sampai, kita kena letak dia dalam recovery position. Okay, so kenapa kita nak letak dia dalam recovery position? Okay, ini sangat penting. Okay, recovery position ini adalah satu posisi yang sangat bagus untuk memastikan mangsa tak sedar tapi selalu pernafasannya tak tersekat oleh lidah. Okay, dan itu adalah cara-caranya. Okay, first kita letakkan, okay, tangan, okay, lepas tu kita ambilkan kaki dan kita pusing. Ini memang perlu ada praktikal lah, tapi ini on paper. But anyway, yang ini sebenarnya kalian boleh pergi ke Google, search how to do recovery position. Memang ada YouTube di sana. Okay, baik. Dan ingat, okay, recovery position ni kalau sudah ada AED yang attach pada mangsa itu kita biarkan, tak perlu keluarkan sebab AED itu akan sentiasa menganalisis keadaan mangsa. Okay, baik. So macam tadi saya kata, jika tiada tanda-tanda hidup, kita akan teruskan buat compression sehingga bantuan tiba. Okay, ataupun mangsa menunjukkan tanda-tanda hidup, ataupun yang paling malangnya kita terlalu penat dan masih tak ada bantuan, baru kita berhenti. Okay, so slide ini sebenarnya menunjukkan prosedur lah. Okay, kita kata DRS ABC tadi. Tapi di sini kita kena berhati-hati. Use the AED as soon as it is available. Bermaksud once AED sampai, kita terus guna. Compression tadi kita 30 kan atau 100 tu kita habiskan. Kalau tak ada orang bantu, kita habiskan 100 tekanan itu baru kita sambung. Tapi kalau ada orang datang dia tahu guna, kita teruskan kita punya compression. Okay, baik. So
in the event of an emergency. Are you prepared to save a life? So, we have to be prepared to save a life. Jadi sekarang, marilah kita ke sesi praktikal. Sekarang marilah kita sama-sama pergi kepada sesi praktikal CPR. Okay? So seperti yang saya beritahu, kita gunakan akronim DRSABC. Okay, D itu adalah check for danger. Okay, so rescuer akan check for danger. Okay, dia akan pastikan dia selamat, bangsa selamat dan surrounding adalah selamat. Baru rescuer akan pergi approach casualty untuk respon. Okay, so untuk respon kita akan gunakan ABPU. A dia akan pandang kepada mangsa. Okay, tengok ada gerak balas, tak ada, dia akan gunakan voice. Dia akan panggil. Hello, are you okay? Are you Okay. okay? Can you open your eyes? Okay, dia dah panggil. Okay, masa tak bergerak. Madam, sorry madam. Dia akan Boleh, bukan madam. bahagian shoulder. Okay. Masih tak ada. Bermaksud mangsa ini adalah unresponsive. Jadi lepas tu dia akan pergi kepada S. Call for help. Shout for help. Yes. Help! Help! Okay. Baik. So lepas shout for help. Okay. Katakan saya adalah bystander. Saya sudah datang. Yeah. What can I do for you? Madam, please call another boy. Have the nurse ask for AED and report back to me. Okay. I will call. Okay. So bystander akan pergi buat panggilan kecemasan. Okay. Untuk aktifkan EMS. Okay, so terusnya kita akan kepada A, iaitu open the airway by head tube chin lift. Okay, ke sini head tube chin lift. So itu adalah caranya head tube chin lift. Bila kita buatkan head tube chin lift, saluran pernafasan akan terbuka, iaitu tidak disekat oleh kita punya lidah. So lepas tu kita nak check breathing. Okay, so rescuer akan pandang pada mangsa untuk melihat visible chest rise dengan kiraan 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tak ada pernafasan. Maka sekarang dia akan mulakan compression. Seperti yang kita kata, kita akan melakukan compression pada center of chest. Okay. So ini adalah center of chest, maka dia akan letak di sini genggaman tangan yang betul. Dan dia kena luruskan tangan. Okay, so sekarang kita akan perform high quality compression, okay, dengan hard and fast, iaitu kedalaman 5 hingga 6 cm. Kemudian speed dia adalah 100 hingga 120 kali dalam 1 minit dan fully recall minimum interruption. Okay, so kita get ready. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Okay, baik. So, lepas 30 compression, sebenarnya kita akan open the airway, dan kita akan beri rescue blow. Tetapi dalam pandemik ini kita tak akan buat step itu. Kita akan continue buat compression. Okay, compression ini seperti yang saya kata, dalam 1 minit kita akan lakukan 100 hingga 120 kali. Jadi kita akan continue compress sehingga 2 minit, that is 200 kali. Lepas itu kita berhenti, kita check open airway, check tengok ada pernafasan ataupun ada tanah hidup. Kalau tak ada, kita akan sambung-sambung sehingga AED sampai. Okey, so katakan sekarang dia tengah buat, okey, dan AED sudah sampai. Ya? Okey. Okey, apabila AED sampai, okey, kalau saya tahu menggunakan AED, maka dia akan teruskan dengan dia punya compression. So, saya akan buka. Okey. Lepas tu, saya akan apply pad ini. Okay. So pad ini telah menunjukkan tempat untuk saya letak.
kering, okey, dengan tapak. Okey, bila dah siap, apabila LED bagi arahan do not touch the casualty, dia akan berhenti. Okey, dan LED ini telah memberitahu shock advice dan dia akan blink. Okey, sebelum kita tekan button ini, okey, rescuer akan memberi arahan. All clear. Okey, very good. So, okey, shock dan deliver. Okey, jelas di sini. Baik, so ini adalah prosedurnya. Kita akan terus sehingga mangsa ini ada tanda-tanda nyawa, okey, ataupun kita akan ikut arahan AED ini. Okey, katakan sekarang mangsa sudah menunjukkan tanda-tanda nyawa, okey, tetapi ambulans masih belum sampai dan mangsa masih tidak sedar diri, maka kita akan letakkan mangsa ini dalam posisi pemulihan ataupun kita kata recovery position. Dan sementara menunggu ketiban ambulans, okey, kita sebagai rescuer kita perlu monitor vital sign itu, iaitu okey, baik, itu saja untuk sesi praktikal. Kita kembali kepada topik yang seterusnya. Baik, kalau kita lihat gambar yang saya kongsi di sini, ini sebenarnya adalah satu tanda universal untuk orang yang mengalami tercekik. Okey, apa itu sebenarnya tercekik? Okey, tercekik ini sebenarnya adalah rujuk kepada di mana terdapatnya benda asing tersekat pada salur pernafasan seseorang mangsa. Okey, dan keadaan ini sebenarnya adalah satu keadaan yang cemas. Jangan pandang ringan terhadap tercekik sebab dia boleh menyebabkan kematian juga. Okey, walau bagaimanapun jika benda asing yang sumbat itu kita kata partial choking itu, mungkin mangsa itu masih boleh batuk ataupun boleh bernafas. Okey, mungkin masih boleh keluarkan suara. So kalau situasi macam ni kita boleh segera identify dan kita segera suruh dia batuk dengan kuat sebab dengan gegaran batuk itu mungkin boleh bolehkan benda asing itu keluar daripada salur pernafasan kalau partially choke. Okey, baik. Nah, kita ambil masa sedikit untuk melihat kepada sistem pernafasan kita, sedikit biologi. Okey, pernafasan sebenarnya melibatkan dua mekanisme, iaitu satu tarik nafas, satu hembus nafas. Now, sistem pernafasan kita terdiri daripada hidung ataupun ada kala kita terpaksa gunakan mulut semasa kita stelzma, okey, dan dia disambung kepada salur pernafasan iaitu trakea, dan daripada trakea dia akan bercabang dua iaitu kepada bronchus. Bronchus ini adalah tube yang sambung ke paru kiri kanan kita, dan pada bronchus ini dia akan cabang kepada ranting-ranting yang kita panggil bronchiole, dan pada penghujung bronchiole ini adalah pundi-pundi udara yang kita kenali sebagai alveoli. Alveoli ini ataupun alveoli lah dalam bahasa Melayu akan diliputi oleh salur pernafasan yang paling halus dalam badan kita iaitu capillary. Okey, dan tentulah okey, paru kita juga sebahagian daripada sistem pernafasan. Okey, dan di bawah sini nampak tak gambar raja sini ada seketul otot yang dikenali sebagai diaphragm. Diaphragm ini sebenarnya membahagikan badan kita kepada thorax dan abdomen. Okey, dan di bawah sini adalah organ-organ yang lain. Okey, kenapa saya nak tegaskan otot diaphragm di sini? Sebab nanti bila kita buatkan abdominal thrust tu sebenarnya kita kenakan satu tolakan. Tolakan ini akan mengena pada diaphragm dan diaphragm ini akan menghasilkan satu daya tolakan yang mendesak, okey, benda asing itu keluar daripada salur pernafasan kita. Now,
Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida akan berlaku di dalam paru kita. Dan akhir sekali, kita perlu tahu kadar pernafasan dalam keadaan rehat untuk orang dewasa adalah 12 hingga 16 kali dalam 1 minit. Okey. Dan untuk kanak-kanak atau bayi, mereka akan lebih cepat sebab kita kata kadar pertumbuhan mereka adalah lebih agresif berbanding dengan orang dewasa, iaitu 20 hingga 30 kali dalam seminit. Okey, so ini adalah gambar yang menunjukkan bahagian-bahagian. Okey, so ini adalah trachea kita, ini adalah bronchus, okey, dan dalamnya ada bronchiole dan sebagainya. Okey, baik. Now, kita pergi kepada tanda-tanda dan gejala trachea. Now, orang yang mengalami choking ini biasa dia akan pegang automatic. Itu yang saya tunjuk pada gambar pertama, iaitu universal sign of choking. Okay? Dan orang yang mengalami tercekik ini dia akan mengalami kesukaran untuk bernafas atau bercakap. Kalau partially mungkin masih boleh dan mungkin masih boleh mengeluarkan suara. Okay? Tetapi untuk yang memang dah tak boleh bercakap. Okey. So ini adalah universal sign of choking. Okey. Sebab ada benda tersekat di salur pernafasan, udara tak boleh masuk, dia tak boleh bernafas. Okey, dan keadaan ini berterusan, apa yang akan berlaku? Mangsa ini akan mengalami satu keadaan yang kita panggil cyanosis, iaitu kekurangan oksigen dalam darah. Yang kita akan nampak kebiruan. Okey. Paling obvious pada bibir ataupun penghujung kuku. Okey, dan tidak berupaya bercakap, okey, ataupun bunyi pernafasan itu berbunyi atau termegah-megah. Saya pakai mask, you tak boleh nampak lah, kalau tidak saya akan tunjuk kepada anda semua. Okey, right. Now, so untuk rawatan mangsa yang mengalami tercekik ini, kita gunakan teknik abdominal thrust ataupun dikenali sebagai Heimlich manual. Okey, tetapi macam mana pun kita bukan datang terus buat abdominal thrust. Okey, apa yang kita buat? Langkah pertama, kita akan memperkenalkan diri kita. Okey, untuk menanya mangsa adakah you tercekik atau tidak. Okey, right. So, kalau mangsa boleh jawab ya, okey, come out some sound. Okey, so mungkin partial, okey. Walau bagaimanapun kita akan minta mangsa cuba tondongkan badan ke hadapan dan suruh dia batuk dengan kuat. Okey? Sebab bila dia batuk dengan kuat, getaran itu mungkin boleh membantu mengeluarkan benda asing. Jika tak berjaya. Okey? So, kita akan teruskan, kita akan memberitahu mangsa itu, sekarang saya akan membantu anda dengan membuat satu back blow, tepukan dari belakang. So apa yang kita buat, kita akan cuba pegang badan mangsa, kita berdiri di tepi dan kita akan tepuk. Nanti akan saya tunjukkan, dan sambil kita tepuk itu, kalau boleh kita suruh dia cough upon my cough. Bermaksud batuk. Kita sambil dia batuk, kita sambil tepuk. Jadi kita nak 2 in 1. Tepukkan gegaran dari belakang dan batukkan sendiri gegaran itu untuk mendesak benda asing itu keluar. Okey? Baik, lepas tu kalau masih tak berjaya, maka kita akan pergi ke abdominal thrust. Okay, so kita akan teruskan. Tapi kalau langkah keempat di sini dikatakan jika benda asing itu berjaya dikeluarkan, okay, so kita berhentilah dan kita cuba semak mangsa itu, kita cuba tanya, tengok kalau dia dah boleh cakap dengan normal, dah boleh bernafas, bermaksud benda asing telah dikeluarkan. Okey, jika tidak, kita akan minta kebenaran. So, kita akan bagi tahu mangsa itu, now I will do abdominal thrust. Okey, kita kena bagi tahu. Okey, lepas tu, apa yang kita akan buat? Okey, kita akan minta mangsa kangkangkan kaki dia sedikit agar peha kita boleh menyepong. Okey, seperti gambar di bawah, nampak tak? Mangsa dia kangkang sikit dan kemudian kaki rescuer ni kita sokong pada bahagian punggung. Lepas tu kita akan letakkan tangan mengeliling pinggang dan lepas tu kita akan genggam tangan kita, dan bila kita genggam itu kita akan simpankan ibu jari kita
dan kita genggam macam ni. Okey? Okey. So genggaman ini kemudian akan letakkan di antara pusat dan penghujung tulang dada. Okey? So nanti saya akan tunjukkan teknik macam mana kita boleh cari lokasi itu dan lepas tu kita akan apply force itu. Okey? So minta mangsa condongkan badan ke hadapan. Okey? Lepas tu kita akan pegang dan kita punya abdominal thrust tu adalah ke dalam dan ke atas. Inward and upward, dan dia sebenarnya adalah continue. Okey, kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sehingga benda asing itu keluar ataupun sehingga mangsa itu tidak sedar. Kalau dia tidak sedar, maka kita perlu secara perlahan-lahan letakkan mangsa itu, turunkan mangsa itu ke lantai dan terus tu kita akan call for help. Help, help, suruh orang panggil ambulans. Then kita akan sambung membuat CPR. Okey. Baik. Kenapa abdominal thrust itu boleh membantu mengeluarkan benda asing? Cuba kita tengok. Ini adalah diaphragm. Nampak tak? So bila kita dah letakkan kedudukan tangan kita di antara pusat dan hujung tulang dada, okey, bila kita force tu kita adalah upward and inward. Kita tolak macam ni, satu tekanan akan tendang pada diaphragm kita. So diaphragm itu akan tendang ke atas dan dia akan menghasilkan satu daya tolakan. So daya tolakan itulah yang akan menolak benda asing ini dari trakea dan keluar daripada mulut kita. So itu sebenarnya fungsi abdominal thrust. Okey, so daripada gambar ni saya berharap para pelajar boleh nampak dengan jelas macam mana kenapa kita lakukan abdominal thrust. Okey, kalau mangsa itu adalah ibu yang mengandung, boleh tak kita lakukan abdominal thrust di sini? Okey, baik. Tidak boleh. Okey. Tak boleh kan? Okey. Yes, kita boleh buat sesuatu, hanya kita tukar posisi kita. Okey, cuba tengok. Kalau untuk normal kita akan letakkan tangan kita di abdomen dan kita buat thrust. Tetapi kalau untuk ibu mengandung, kita akan letak di bahagian dada. So we still do thrust but it's a chest thrust. Begitu juga kalau mangsa lelaki yang besar, perut buncit yang besar, kita juga akan gunakan chest thrust. Okey, untuk membantu mereka. Kalau untuk kanak-kanak sama juga. Okey, rawatan tercekik untuk kanak-kanak sama, kita guna abdominal thrust, tetapi sebab kanak-kanak kecil kan, so kita mungkin kena tunduk. Okey, yang penting nampak tak gambar ni, kita sokong dari belakang, we will do the thrust. Tetapi sama juga kita mula dengan suruh mereka batuk. Kanak-kanak kalau dah dia faham, kita suruh dia batuk, kalau dia boleh dia akan buat. Tapi tak ada kita terus buat. Tepukan dari belakang, lepas tu kalau tak boleh, then kita akan buatkan abdominal thrust juga. Okay, so ini adalah gambar untuk kanak-kanak kalau dia tercekik. Okay, bagaimana dengan bayi? Okay, bayi dia berbeza sikit. Okay, saya cuba tunjukkan. Okay, bagaimana kita tahu bayi itu tercekik? Biasa kalau kita tengok bayi itu macam menangis tapi suara tak keluar, itu bermaksud dia sudah tercekik. Dan biasa untuk bayi yang tercekik ini, dia disebabkan oleh susu yang dia minum tadi, dia muntah keluar. Okay? So, apa yang perlu kita buat? Kita akan cuba pegang bayi itu, okay, dalam kedudukan yang kita duduk, sokong di atas peha kita, biar kepala dia condong di bawah dan kita akan pegang. Kita pegang leher dia di sini, nampak tak? Kita kena secure, secure bayi itu, dan kita akan buatkan tepukan di belakang sini. Okey, di belakang sini kita buatkan 5 tepukan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan gambar raja bawah sini begitu jelas, you tengok macam mana kita sokong dan dia berada atas peha kita. Okey, lepas 5 tepukan dari belakang, kita akan pegang bayi itu dengan berhati-hati dan kita pusing.
supaya sekarang muka dia hadap ke atas tetapi masih condong ke bawah, dan kita akan buatkan 5 tekanan. Okey, 5 tekanan di mana? Di sini. Iaitu ini adalah dia punya nipple, bawah level nipple ni. So kita hanya gunakan 2 jari. Okey, so kita akan tekan macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Nah, lepas tu kita akan pusing, sambung 5 tepukan dari belakang. Lepas tu pusing balik 5 tekanan dari depan sehingga benda asing itu terkeluar. Okey. So ini untuk rawatan tercekik bagi bayi. Tapi apa yang hari ini yang ingin saya kongsikan adalah untuk orang dewasa. Okey. Baik. Tetapi jika bersendirian, okey. So apa yang boleh anda buat? You have to help yourself lah. So saya tunjukkan 2 gambar di sini. Kalau bersendirian, so this may be the way for help yourself. Okay? So itu adalah cara kita memberi rawatan apabila seorang mengalami tercekik. Okay? Baik. Setakat ini sesi teori. Sekarang kita akan pergi kepada sesi praktikal. Okay? Sekarang kita pergi kepada choking ya. Jadi sekarang mangsa ini menunjukkan universal sign of choking. Jadi kita akan approach dia, okay? So, I'm first aider. Are you choking? Okay, right. So, kalau dia kata dia choking, okay, saya akan cuba. Sir, can you bend down? Okay? Sila batuk dengan kuat. Lagi. Kuat lagi. Okay, lepas beberapa kali dia batuk dan benda asing itu masih tak dapat keluar, maka saya akan bagi tahu. Sir, I will help you with the back blow. Okay, right. Sebab pandemik saya tak boleh sentuh dia. Jadi sekarang saya pergi kepada patung cari. Okay, so lepas saya approach dia, okay, saya akan cuba sokong dia dan saya suruh dia batuk dengan kuat. Okay, sila batuk atas arahan saya. Batuk. Okay, so saya akan cuba beri back blow itu sebanyak 5 kali. Okay, kalau benda asing itu dah keluar, saya akan tolong tengok mulut dia dan tengok adakah benda asing semua dah keluar. Kalau okey, then it's okay. Tapi kalau lepas 5 tepukan tadi dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, dan tepukan itu sebenarnya adalah di bahagian sini, okay, antara 2 tulang ikat. This is a place we give the back blow, okay. Baik. So kalau katakan sekarang lepas 5 tepukan masih tak boleh, okay, so apa yang akan kita buat? Saya akan buatkan abdominal thrust. Yang tengok sana, okay. Nah, depan sikit lihat, okay ya. So kita akan beritahu mangsa ni, now I will help you with abdominal thrust. Okay, right? Anyway, apa yang saya buat, saya akan suruh dia angkatkan kaki dan saya akan berdiri begini. Okay, dengan bekal saya akan sokong pada dia. Tapi sekarang saya sentuhlah, saya akan sokong dan dari sini saya akan ke depan untuk meletakkan tangan saya. Okay, so kenapa nak berdiri macam ni? Sebab kalau halfway dia jadi unconscious, dia akan baring. So dari sini saya akan pegang dan saya akan turunkan badan dia dengan tangan. Okey, thank you Ihan. Okey, so sekarang kita datang ke sini. Okey, lepas saya dah suruh dia kangkangkan kaki, okey, dan saya akan cari tempat untuk saya melakukan abdominal thrust. Okey, sebelum itu kita kena masukkanlah, ya. Ini benda asing, ya. Okey, right. Now, saya akan pegang di pinggang dan saya akan gunakan jari keempat, jari keempat. So saya akan ke depan. Saya akan dapat, nampak saya dapat ini pusatnya. Okay, so tadi telah diberitahu bahawa tekanan itu adalah di antara pusat dengan ujung sternum. Ujung sternum adalah sini, bermaksud kedudukannya adalah sini. Tetapi takkan kita nak tengok macam ni. So kita akan guna dari arah belakang tadi. Okay, saya akan
akan cari, okey, I dah dapat pusat. Saya akan letakkan 2 jari saya. Nampak tak jari saya? Lepas tu saya akan genggam buku 5 dan saya akan letak di atas 2 jari itu. Okey, kemudian saya akan pegang dengan kuat. Okey, sekarang saya akan lakukan abdominal thrust iaitu inward and upward. Okey, benda asing dah keluar kan? Okey, right, yes, sudah keluar. So kalau sudah keluar, then it's fine. Kita cek mulut dia, tengok okey tak? Adakah dia sudah boleh bernafas? Dah boleh. Then thanks God lah, sudah kita berjaya membantu mangsa itu mengeluarkan benda asing. Tetapi jika mangsa tadi benda asing itu masih tak keluar, okay, dan dia dah menjadi unconscious, jadi dia akan sandar atas badan saya. So saya akan pegang begini. Okay, lepas tu dengan perlahan-lahan, okay, kita akan turun dia, okay, baring atas lantai lah, sebab ini demo atas meja. Okay, so dari sini, once kita baringkan dia, I will call for help. Help, help, someone, call for ambulance, patiently unconscious. Okay, report back to me. Then lepas tu saya akan cek mulut dia dan kita akan mula prosedur CPR. Okay, so itulah cara rawatan untuk tercekik. Okay, baik. Itu saja daripada saya untuk praktikal tercekik. Saya kembalikan sesi ini kepada moderator kita iaitu Cikgu Ashraf bin Ahmad. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Madam Crystal Tan atas segala perkongsian, segala ilmu dan tujuh ajar sebentar tadi ya. Okey, saya juga di sini ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada 2 orang pembantu Madam Crystal Tan tadi. Okey, iaitu Tan Ihang, okey, merupakan pelajar 5-1 dari SMK Tinggi St. David. Okey, dan juga AJK ya untuk St. John Ambulance Malaysia SMK Tinggi St. David, dan juga seorang lagi iaitu Teo Shi Min ya. 4-1 juga dari SMK Tinggi St. David, okey, mempunyai jawatan sebagai naib pengerusi St. John Ambulance Malaysia SMK Tinggi St. David. Okay, terima kasih banyak-banyak diucapkan kerana sudi membantu Madam Crystal Tan semasa sesi demonstrasi ataupun praktikal sebentar tadi. Baik, saya juga ingin berharap supaya para peserta kita mendapat ilmu yang secukupnya dan juga boleh gunakan pada masa-masa akan datang. Okey, sedikit sebanyak memahami dan mengetahui cara-cara melakukan CPR dan juga mengendalikan kes tercekik. Okey, saya harapkan selepas ni ya, mana-mana peserta kalau terjumpa mana-mana individu yang tidak sedarkan diri ataupun rebah ataupun sedang menikmati makanan kemudian dia tercekik. Okey, jangan buat tak tahu saja ya. Okey, awak dah belajar di sini, anda telah pun belajar di sini. Okey, jadi praktikkan apa yang telah anda tahu ya, supaya kita mampu menyelamatkan mangsa-mangsa kejadian, supaya mereka tidak meninggal dunia di tempat kejadian ya. Okey, kita bantu. Tak ada guna kalau kita ada ilmu, kita tahu cara menyelamat tetapi kita tidak gunakan. Okey, ini juga adalah pesanan untuk diri saya sendiri ya. Okey, baiklah. Kita akan adakan sesi soal jawab pada penghujung program. Untuk itu, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput mana-mana peserta yang ingin bertanyakan soalan untuk menekan butang on pada kamera dan juga on pada mikrofon masing-masing. Okey, supaya boleh bertanyakan soalannya. Okey, selain itu, siapa yang malu nak bertanya, boleh gunakan ruangan chat di sebelah ni ya. Okey, boleh typekan soalan di sini. Sekiranya berkesempatan, saya akan bacakan soalan untuk Madam Crystal. Okey, kita ada seorang di sini. Hai. My name is Gerald. Okay. Right, and I'm from the St. John organization. So I believe most of us here, right, we just learned about the CPR, right? So you know, because you just learn, right? If I have no confidence, right, to perform the CPR, can I just call 999 and wait for the ambulance to arrive because I have no confidence to perform CPR? Is that okay? Okay, thanks for your questions. Okay, so we go back to the change of survival just now. Actually, the 3 rings is the first 3 things that we can do. So the first ring is actually activate the EMS. Bermaksud kalaulah anda
memang tak confident untuk membuatkan compression, at least you call for the ambulance is also helping. But definitely, I hope after this session, you should able to at least do the compression. Okay? Yes. Okay, good question. Thank you. Thanks. Okay. Okey, terima kasih saudara Joel. Okey. Ada sesiapa lagi ingin bertanyakan soalan? I'm Ong Xiangyi from 3A1, and for choking, I want to ask about that. If I can see the foreign body at the casualty's mouth, can I just straight away take it out from his or her mouth? Okay, all right. Good questions, Cadets Ong. Okay. So if the foreign body is visible, okay, kalau kita nampak dari mulut dia nampak, boleh, kita boleh keluarkan. Okay. Kalau tak nampak, kita tak boleh pergi korek ya. Kalau nampak, yes. Okay, you can do that. Alright. Thank you, madam. Okay, welcome. Okey, terima kasih Ong Xiangyi atas kesudian menanyakan soalan. Okey, baik, ada lagi soalan daripada peserta seterusnya. Silakan. Hello, madam. I'm Chao Hing Nicole from Pandu Putri. Just Yeah. now I heard about the term hands-only CPR. May I know what does it means? Does it effective as normal CPR? Okay, thank you, Chua from Gegar, is it? Okay. Okay, so as I mentioned, if not because of pandemic, so when we do CPR as a trained first aider, we will have 30 compression and then we'll follow by 2 rescue blows. Okay, but with this pandemic now, okay, we are only will do the hands-on CPR. That means we will only do the compression sahaja. Okay, but anyway, if for I mean not first aider, okay, they actually feel like not nice to give the rescue blow, they can just do the compression also. Okay, it's actually helping. Important is the compression. That's why for hands-on CPR, sometimes we say you don't give the blow, it's okay, but you please perform high quality CPR. That means you do the compression, the depth is 5 to 6 cm, and then the speed is 100 to 120 times per minute. And then you ensure there is a fully recall and minimum the interruption. Actually, you are doing a very good job. Okay? Right? Okay, thank you, madam. Welcome. Baik, saya harap saudari Chua berpuas hati dengan jawapan daripada madam. Okey, baiklah, ada soalan seterusnya. Saya tadi nampak saudari Ho Wan Ying ya, bersedia untuk bertanyakan soalan. Hi, madam. I'm Ho Wan Ying from Scout. Yes. And I want to ask that, will CPR break someone's rib? And what should I do if the rib fractures halfway when I perform CPR? Okay. Wow, okay. Ho from Scout. Okay, yeah. This question actually, we always have this question from our St. John member also. Okay, so adakah kerana memang kemungkinan itu untuk break ataupun kita kata menyebabkan retakan pada tulang itu ada di sana. Okay, tetapi dalam kecemasan ini yang kita nak selamatkan sekarang adalah nyawa. Okay, bermaksud walaupun risiko untuk menyebabkan retakan pada tulang itu ada, tapi kita tetap akan sambung CPR ini. Sebab yang penting kita selamatkan nyawa dulu. Sebab kalau kita bimbang akan fracture of the bone, so kita tak buat, nanti nyawa pun sudah tak ada, tulang itu patah atau tak patah, retak atau tak retak, itu dah tak bermakna lagi. So first to save the life. Okay, if there's a risk of this fracture, there will be managed later after we save the life. Okay, thank you. Okay, thank you, madam. Welcome. Terima kasih saudari Ho Wan Ying atas kesudian bertanyakan soalan. Okey, baik, ada lagi sesiapa ingin bertanyakan soalan? My name is Siti Khadijah from Cadet Remaja Sekolah. Regarding to choking, what should we do if the casualty collapse? Okay.
Kalau casualty itu dah collapse, seperti yang saya nyatakan tadi, Siti, kita perlu turunkan mangsa itu perlahan-lahan ke lantai. Okay, then we shout for help first. Kita nak activatekan EMS. Call for help, ask somebody to call ambulance. Okay, let them know that the casualty is unconscious. Lepas tu kita buka mulut mangsa dulu, kita check, tengok ada tak kering body itu. Okay, sebab mungkin tadi dah tak lama dia sudah tak sedar. Tapi kalau dengan abdominal thrust, kering body dah keluar, kita cuba keluarkan. Lepas kita keluarkan, kita open the airway by head to chin lift. Lepas tu kita look for breathing, not more than 10 second. Kita tengok ada visible chest rise ke tidak. Kalau ada, then bermaksud benda asing dah keluar, hanya mungkin tersekat lama sangat dia sudah unconscious. Tapi lepas tu dia akan pulih. Tapi kalau kita buka airway tadi, kita check tak ada, okay, dan apa kita buat, kita akan start CPR. Sebab kita dengan compression yang kita buat itu sebenarnya dia juga akan menghasilkan satu tolakan untuk mendesak benda asing itu keluar. Okay, dengan soalan ini juga saya teringat, okay, untuk tadi, untuk CPR, kita buka airway by head to chin lift kan. Okay, lepas kita 3 compression, biasa kalau kita beri 2 rescue blow, ini bukan semasa pandemik lah, tapi sebab anda tanya, apabila kita membuat hembusan itu, kalau hembusan itu tak masuk, apa yang kami praktis ialah kami akan beri head to chin lift semula. Okay, untuk memberi rescue blow. Tapi itu bukan semasa sekarang lah. Okay, itu daripada saya. Adakah saya menjawab, Siti? Yes, madam. Thank you. Okay, welcome. Baik, terima kasih Siti Khadijah atas kesudian bertanyakan soalan. Baik, ada sesiapa lagi ingin bertanyakan soalan? Cikgu, saya Danish dari 5 Science 1, St. John. Yep. I have 2 questions. First Okay. about CPR. How do we know if our CPR is effective or not? Okay. And Okay. secondly, if for choking situation, what if the first aider was the size is smaller than the casualty which is choking? Okay, all right. So for the first question, okay, how we know that our CPR is effective or not? Okay, so in this world, only I can say practice make perfect. Okay, so now because of pandemic, actually we can't face meet up with, especially for me, my St. John members. Okay, so if we have, then we will have practical to teach them to do the practice to ensure they can perform a good quality compression. Okay, but now how is it? This question is actually to perform a quality compression, we need practice lah. But anyway, with what I mentioned just now, you will bear in mind that when you do the compression, you have to place your hand in the correct position, and then the depth, when you do the compression, you have to make sure you lock your elbow, and then the compression, the depth is 5 to 6 cm, and the speed, just now actually I already said, you can use a pillow at home to do the practice, okay, and try to count, you can timing yourself. Actually the correct, or we say the rate, the speed is actually as what I shown just now for the practical, okay. So this is my answer for the first question, Danish. Okay, and then for the second question, you say that is the casualty is the size is big, we are small. Okay, that one maybe we can do is first we try to ask them to cough hardly, and then if the brain body can come out, that is fine. If cannot, but I think the back slap you still can, even kita lebih rendah daripada mangsa, kalau dia tinggi masih kita boleh buat tepukan. I think that one we still can do. Only for the abdominal thrust, if you can do it with the standing, then there is a way. Ataupun mungkin yang boleh kita lakukan ialah suruh dia baring dan kita tolak. Tapi that one not so good lah. Kenapa kita nak dia berdiri dan dia tunduk ke depan, kita buat abdominal thrust tu sebab kita juga nak gunakan daya tarikan gravity untuk membantu
menggalakkan ataupun menarik benda asing itu keluar, gravitational force. Okay, tetapi let's say we are very small size, okay, but if at the situation we have other people that's adult, maybe we can guide them to do the abdominal thrust. I think there will be a better way lah for me. Okay, Denise, I think that is a better way. Okay. Yes, madam. Thank you. Okay, welcome. Okay, terima kasih Danish kerana bertanyakan soalan. Ya saya. Cikgu Ashraf, saya nampak daripada tadi skrin kita beri peluang sejak pada Muhammad Hazim. Okey. Okey, Muhammad Hazim ni okey, saya baru perasan dia bertanyakan soalan di ruangan chat ya. Oh, okay. Okay. Madam, may you explain the step on choke victim? Itu soalan dia. Oh, step. Okay, saya ulang. Step pertama, bila kita nampak seseorang menunjukkan universal sign of choking, first kita approach dia dari depan, kita tanya dia, are you choking? Okay, definitely dia choke lah, kalau tidak dia tak akan tunjuk universal sign. Okay, lepas tu kita cuba minta dia tundukkan badan, batuk dengan kuat. Okay, so kita minta dia batuk dengan kuat. Okay, batuk, suruh dia batuk 5-6 kali. Kalau lepas dia batuk dengan kuat, getaran itu tidak dapat menolak benda asing itu keluar, maka kita boleh membantu dengan memberi tepukan dari belakang. Tetapi kalau boleh sebelum memberi tepukan, tangan kita cuba sokong di depan supaya bila kita tepuk dengan kuat itu, mangsa itu tak jatuh ke depan. So kalau boleh kita kata sambil I tepuk you batuk kuat, bermaksud kita nak 2 in 1, tepukan dan batuk getaran itu bersama. Okay, so kalau dah tepuk dari belakang pun masih benda asing tak keluar, then kita akan lakukan abdominal thrust. Seperti yang saya tunjuk tadi, kita akan berada di belakang dan kita akan memeluk mangsa itu dengan mengenakan buku 5, genggaman buku 5 kita pada bahagian apa? Iaitu antara pusat dengan hujung tulang dada. Lepas tu kita force itu abdominal thrust tu is a inward upward. Okay, so kita akan berteruskan dengan beberapa kali sehingga benda asing itu keluar ataupun mangsa menjadi tidak sedap. So itu adalah prosedur dia. Okay, boleh tak soalan saya ini menjawab soalan yang ditanyakan itu? Okay, bagaimana Muhammad Hazim? Harap berpuas hati ya dengan soalan, dengan jawapan daripada Madam. Okay Madam, ada satu lagi soalan daripada ruangan chat, daripada Nurul Humaira. Okay Madam, can we perform CPR on a pregnant woman? Okay, boleh tak kita jalankan CPR pada wanita mengandung? Okay. Memang boleh. Okay, memang boleh. Okay, sebab kita tekan pada bahagian chest. So mungkin kita kena bergerak ke atas sikit. Kan, we still, because macam tadi untuk tercekik kan, saya kata untuk tercekik, kita gunakan abdominal thrust. Tetapi kalau ibu mengandung, kita tak boleh guna abdominal thrust. Kita guna chest thrust. Bermaksud untuk CPR sama. Untuk ibu mengandung, memang kita boleh dan kena lakukan. Okay, kalau tidak dia melibatkan 2 nyawa. Okay. Okay, Madam, ada lagi satu soalan dari ruangan chat. Okay, Madam, do we need to get license to do first aid? Okay. Daripada Siti Khadijah ya. Okay. Do we need a license? So kalau untuk ahli St. John yang sah, memang mereka perlu lulus peperiksaan terutamanya praktikal BLS ini untuk mendapat kad ahli. Okay. Tetapi untuk yang kita, tadi saya ada kata OHCA tu. Okay. Out of hospital cardiac arrest. Okay, fungsi kita sebagai lay rescuer, ingat tak yang warna biru itu yang saya cakap. Okay, so dalam situasi ini, bila kita ada niat untuk membantu sebagai lay rescuer, fungsi kita ialah aktifkan early help, kita buat CPR dan kita gunakan AED. Jadi CPR itu sebenar kalau boleh at least kamu lakukan kita kata compression, itu pun dah sangat membantu. Tapi untuk license melakukan CPR, but if you can go through a proper organization to learn
okay, then will be better lah, so that you will be what we call, you know the good way to perform the proper CPR. But I hope that today this sharing will actually let you know how to at least carry out what we call a proper compression. Okay. Baik, terima kasih Madam. Saya harap Siti Khadijah telah berpuas hati dengan jawapan. Okey, kita ada soalan ini daripada ruangan chat daripada Daniel Zulhaiman. Madam, can we get into legal trouble if we didn't do CPR perfectly? Okay, Madam, macam mana? Wah, ini soalan macam kena rujuk kepada lawyer lah. Negara kita ada law Samaritan tak? Okay, tapi sebenarnya itu yang saya katalah, niat kita, okay, niat kita kalau kita membantu itu, that's why macam tadi untuk tercekik itu, kita akan approach, I'm a first aider, can I help you? Okay, tapi untuk CPR ni, sebab mangsa dah tak sedar kan, macam mana kita nak tanya dia, tapi katakan bystander itu adalah someone ahli keluarga, then maybe we can introduce and kita kata, can I help you? But anyway, kalau kita buat something that is proper, okay, even sometimes unfortunately not easy unfortunately to help the victim, but I don't think people will kita kata dia akan tuduh kita lah, sebab niat kita adalah untuk membantu. Kalau kita buat salah, then lain cakap, tapi kalau you buat compression macam ni, I don't think orang akan salahkan kita. Kita memang niat dah membantu. Okay, itu yang boleh saya jawab lah, sebab saya bukan orang dari segi perundangan, but this is what we practice. Baik, terima kasih Madam. Okey, saya harap Danish Sulaiman berpuas hati dengan jawapan tersebut. Baiklah, kita teruskan. Kita serahkan kepada Cikgu Raziz untuk bertanyakan soalan. Pengerusi kita pun ada benda nak tanya ya. Silakan Raziz. Baik, terima kasih sahabat moderator, Cikgu Ashraf, dan saya rasa ini soalan yang terakhir daripada saya dan juga untuk khusus kita pada kali ini. Madam, kita percaya Madam seorang jurulatih yang berpengalaman dan dah came across macam-macam siri bantuan kecemasan lah. Soalan saya, boleh tak sedikit Madam kongsikan pengalaman Madam sebelum ini yang kita panggil dalam term worst case scenario, yang betul-betul Madam bantu ataupun kecemasan sendiri yang menyentuh hati mungkin, ataupun your first timer ke, boleh tak Madam kongsikan sedikit? Okay. Terima kasih. Sebagai seorang ahli pertuan cemas lah, okay, memang dalam kereta saya sentiasa ada first aid, even ada AD dalam kereta saya. Okay, so kalau saya pernah membantulah dalam kemalangan jalan raya, tapi saya akan pergi membantu. Okay, so itu perkara biasalah, bukan untuk saya, untuk semua ahli St. John ataupun yang lain. Okay, tetapi untuk yang CPR ni, saya sebenarnya pernah melakukan CPR live di Jabatan Kecemasan Hospital 3 kali. Okay, so antara 3 kali itu, okay, hanya sebenarnya ada sekali saja yang berjaya. Saya masih ingat lagi. Seorang pesakit lelaki Cina, umur berapa saya tak tahu, tapi memang berusia agak kurus. Okay, kami sebenarnya bukan saya seorang, kami ada dalam 4-5 orang. Kami bergilir, kami akan membuat compression. Dan saya ingat lagi masa itu, masa saya buat compression itu, tiba-tiba victim itu pukul tangan saya sebab dia rasa sakit. So bermaksud dia sudah ada sign of life. So masa itu, bila dia pukul bermaksud dia ada sign of life, automatik kita akan stop. Okay, doktor akan masuk untuk buat seterusnya. Tapi perasaan masa itu tahu, very happy. Kita dah nampak dia daripada tadi no sign of life kembali kepada sign of life. Manakala 2 kali yang lain tu memang kami dah berusaha. Biasa kita buat CPR compression tu 30 minit, kalau 30 minit dah tak ada sign of life, doktor akan suruh berhenti. Tapi untuk 2 kes yang lalu, saya bersama-sama dengan ahli St. John saya yang bertugas di Jabatan Kecemasan Hospital Melaka, kami
Tak putus asa. Kami buat sehingga 40 to 45 minit until lepas tu doktor kata okay lah, okay you can stop lah. We already try our best to help. Okay, so itu perasaan. Memang money cannot buy. Perasaan masa itu bila pakcik itu tepuk tangan saya, tolak tangan saya, oh I tell you, I feel very grateful lah. Okay, so itu yang boleh saya kongsi dengan rakan-rakan di sini. Baik, Madam, terima kasih. Macam mana Cikgu Raziz, tersentuh tak? Baik, terima kasih. Meremang bulu saya, bulu saya, Cikgu Ashraf. Cuba kami perasaan masa tu di mana, yelah, daripada seorang yang unconscious ataupun tak bergerak, tiba-tiba, kita satu kepuasan lah. Semoga merahmati Madam dan tim masa tu, cuba menyelamatkan nyawa, satu pengorbanan ataupun satu usaha yang amat besar lah bagi saya. Baiklah, Cikgu Ashraf, ada apa-apa lagi daripada sesi khusus? Okey, saya rasa masa nampaknya semakin mencemburui kita ya. Okey, saya rasa sepatutnya sesi soal jawab ni boleh panjang lagi. Ya, sebab banyak soalan lagi sepatutnya boleh ditanya. Tapi apakan daya disebabkan oleh kekangan masa. Okey, jadi kita terpaksalah tamatkan sesi soal jawab kita di sini ya. Okey, terima kasih kepada para peserta ya atas kesudian bertanyakan soalan dan juga Madam Crystal Tan kerana sudi menjawab soalan-soalan yang diutarakan. Okey, semoga segala persoalan yang bersarang di dalam minda para peserta kita telah pun terjawab ya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis sahabat saya, Cikgu Raziz. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Ashraf. Baik, begitulah berakhirnya sesi soal jawab menandakan bahawa kursus kita pada hari ini hampir ke penghujungnya. Segalung penghargaan dan terima kasih kepada penceramah dan jurulatih kita, Madam Crystal, atas kesudian untuk berkongsi ilmu yang terkini berkenaan pertolongan cemas, iaitu CPR dan tercekik itu tadi, yang mengikut faham saya, ilmu pertolongan cemas ini harus sentiasa updated ataupun kena diikuti dari semasa ke semasa secara perkembangan teknologi dan inovasi dari segi kaedah dan teknologi dalam mengendalikan hal-hal kecemasan. Dihadap Madam Crystal masih sudi lagi untuk berkolaboratif dengan SMK Tinggi St. David pada masa akan datang. Sebelum berundur diri, saya mohon ribuan kemaafan jika sepanjang kami mengendalikan slot perkongsian hari ini terdapat silapan tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya kelemahan itu adalah daripada kealpaan kami sendiri. Salam hormat daripada saya selaku pengacara majlis pada kali ini. Stay safe, stay at home, tak perlu keluar jika tiada urusan penting dan senantiasalah menjaga kebersihan diri dalam norma baharu dan dalam usaha memutuskan rantaian wabak COVID-19 yang masih ada di sekeliling kita. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf diminta. Di atas dahan burung tempua melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Sekian dulu dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.